Boleh. Saya turun kontrol dia pasal ha? Kontrol dia pasal Boleh kecil lagi lah. tu lah. Ya. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Hello, Assalamualaikum semua. Hello, Assalamualaikum. Semua dengar Okey. Actually, saya kenalkan diri saya. Saya Nasrul bin Haji Azmi, lulusan Construction in Management lah, UiTM, graduate pada tahun 2000 dan berpengalaman di sektor construction industry, consultant, maincon dan developer. Dan saya pernah terlibat di dalam company Subcon lah, masa baru fresh graduate pada tahun 2000 hingga 2001 lah, lebih kurang 1 tahun lah kan. Dan saya sekarang ni adalah sebagai part time untuk trainer untuk penyediaan Microsoft project. Part time tersebut adalah under saya sendirilah, private lah kan. Dalam masa tu saya juga part time speaker untuk mengajati lah dan saya juga as a full time sebagai project manager dalam sebuah syarikat konsultan iaitu CNS di Kedah, dan juga sebagai seorang director untuk kontraktor untuk kontraktor G7 dan GC company kontraktor ni combine lah kan, ada beberapa director lah kan, daripada G7 hingga G2 lah. Okay. Actually saya nak tanya lah kan, sekarang kita ada lebih kurang berapa orang semua? Peserta ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Okay, nanti Wani ada lagi lah yang akan masuk lah. Yang ni lah. Ataupun macam mana nak saya brief dulu background saya ke, at least point utama tu saya tak start lagi lah, macam mana? Oh, pukul 2. Okay. Okay, actually sebelum tu saya proceed ke bahagian teknikal untuk penyediaan tu. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu lah. Boleh lah tuan-tuan dan puan semua lah. Cik-cik sekian lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Dalam ni peserta kita semua banyak Muslim lah. Saya tengok sini lah. Saya tengok slide-slide yang saya dapat daripada Cik Wani kita ni. Okey, mudah-mudahan doa yang kita baca tu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ni akan berkekalan hingga abadi lah kan. Maksudnya tu dia akan masuk dalam jiwa dah. Okey. Firstly dekat skrin semua nampak Wani semua boleh nampak Wani dekat skrin saya punya slide show ni. Okey, peserta-peserta lain pun nampak Ada yang tak nampak bagi tahu Okey. Actually, okey. Project scheduling kira saya ni kira lebih kepada penggunaan software Microsoft Project lah kan. Actually penyediaan scheduling ni tak semestinya melalui Microsoft Project, Primavera pun boleh juga, PC. Jadi saya ambil pendekatan lah, pendekatan berdasarkan kepada market di Malaysia lah, especially JKA dan kementerian-kementerian lain lebih familiar dan mudah mesra utama penggunaan tu dengan menggunakan Microsoft Project, iaitu MPP lah. Okey MPP ni saya cerita dululah. Scheduling ni tercipta hasil daripada ada CPM, iaitu bermaksud Critical Path Method. Okey, Critical Path Method ni wujud pada tahun 1954 selepas World War II lah, iaitu di mana berlaku di London lah kan. Jadi lepas nak build up balik dia country because kena serang dengan Jerman lah kan pada tu kan. Jadi dengan bajet yang dia orang ada tu dia orang createkan satu CPM, Critical Path Method. Pada masa tu saya tak tahulah guna kaedah macam mana. Kaedah kertas ke apa kan. Sorry Jadi Bill Gates ambil peluang daripada kewujudan CPM ni pada tahun 1954 dengan terciptanya Microsoft Project. Itu Microsoft Project ni wujud pada tahun 1982 lah. Masa tu 82 pun saya tak guna. Masa tu saya duk guna Excel lah kan. Excel tu dia boleh convert, tapi Excel ni dia tak boleh nak track exactly lah kan, tak boleh nak buat accurate kan. Jadi saya berjinak-jinak menggunakan Microsoft Project ni, iaitu version 2003 lah, pada tahun saya 2007 2006 lah. Selepas saya join dengan DIY Highcom. Pengalaman saya ni, saya habis graduate, saya join dengan Subcon dulu, iaitu di mana pensyarah saya iaitu bernama Victor Torun Abdullah. Dia masuk Islam lah, dia Muslim. Dia ni daripada UK tau. Dia ni lah yang bawa syllabus construction management ni masuk dan perkenalkan di dalam Malaysia ni, bermula dengan UiTM. Tak silap saya lah kan. Tak tahu lah kok ada UU lain ke yang start boleh lah peserta-peserta bagi maklumat tambahan kat saya ni lah kan. Okey. Jadi dia advise saya, suruh saya join dengan Subcon dulu. Dia kata kalau you want to be a good project manager, you need to involve with Subcon. With Subcon, everything you can learn. Ibarat satu hari tu ibarat macam satu bulan lah dengan Subcon ni. Everything kita buat, termasuklah beli makanan-makanan kat Subcon ni, makanan-makanan kat workers kita ni. Kan, termasuklah sign lepas punya gaji gunakan kad kong kan. dia panggil tuang lah. Kan, tuang kad tu. Dekat situlah bermulanya bidang planner saya ni. Kena ingat tuan-tuan dan puan walaupun tuan-tuan dan puan ada basic yang mana yang pernah guna masa belajar dulu kan, tapi kena feel into. Kalau tak kenal maka tak cinta lah kan. Tu cerita dia tu. Kena feel into. Kita kena tahu. Okey, kita kalau nak buat tiang ke kan, contoh nak buat footing ke apa semua, kita kena tahu dan imagine. Jadi kepada yang fresh graduate ataupun yang baru kerja, bukannya saya nak showkan pure jangan Subcon, tak. Kena ambil tahu. Jangan about the sky saja.
Kalau tak, kita tak boleh jadi a good planner lah kan. Tak tak. Kita kena into that situation. Okay, apa ni. Jadi saya pun dapat lebih kurang dalam setahun lah, memang tak tahan lah dengan Subcon. Memang lunyai lah. Everything sampai minyak vibrator poker pun kita kena beli. Masa tu naik motor lah. Naik motor. Kat situ lah saya belajar. Lepas tu dah cukup setahun, saya join dengan Maincon lah. Saya belajar. Bila start Maincon tu, dia dah 50-50 lah. Dia punya, dia benar-benar pembahagian tugas tu jadi 50-50. 50 di tapak, 50 untuk office punya sistem lah. Dari segi ISO filing semua kan. Dan saya masa tu lah start apa ni, as a internal auditor. Maincon tersebut nanti saya jadi sebagai internal auditor dia orang lah. Itu saya masuk kelas kirim kan. Kelas kirim tu pada tahun tu saya 2003 2004 macam tu lah. Kan. Saya ni sebagai seorang auditor untuk ISO 9001 2001 lah. Kan. Okey. Selepas tu saya join, saya nak mencuri dalam bidang developer pula kan. Saya join dengan DRB Hacom. Kat situlah start lah saya punya bidang kerjaya ni, dan betul-betul real penggunaan saya tu saya dah start kepada penggunaan Microsoft Project 2003 dengan 2007. Kan. Lepas tu pula dia upgrade lagi, ialah company besar kan, listed company kan. Jadi software dulu software mahal tau tak? Dulu software saya dalam 30,000, 20,000 mahal nak dapat original ni. Dia boleh install satu PC tu saja. Satu pakai CD je. Lah ni kita boleh dapat berbagai-bagai lah. Melalui Shopee lah apa semua. Tapi hati-hati. Shopee ni pun kadang-kadang scammer juga. Kena hati-hati lah. Kena tengok. Better walk in pergi kedai komputer, ataupun masa nak beli komputer tu kan, nak beli laptop tu, minta dia install siap-siap kan. Tapi yang saya dapat tahu lah kan, yang 2019 ni, selagi package Office 365 tu, package Office 365 tu tak fully ori, 4 tools yang penting kita tak dapat nak generate. Bill Gates pandai lah ni, cerdik apa. Tu yang otak Yahudi kan. Dia pandai. Macam 2016, 2013, 2010 apa semua ni masih lagi. Dia bagi guna walaupun pirate. Dia bagi guna, cuma jangan online, kita set offline lah. Kan, untuk makluman, format yang still sama, cuma tools dia berbeza. Dekat dia punya ribbon bahagian atas, nanti saya terang lah kan. Nanti saya tunjuk dalam slot simulasi saya tu. Format still sama, 2011 sampai 2019 still sama. Kalau buka pun baseline pun tak lari, kecuali 2007 ke bawah. Hak tu dia kena save format kepada 2007 ataupun 2003 lah. Kalau tak kan, jawab dia larilah. Okey. Masa saya berpengalaman saya ni, ada juga klien-klien saya tu masih juga lagi duk guna 2003. Dia kata dia familiar semua. Saya bagi tahu dia, kalau the best boss kena up to date lah kan. Dia tak mau, terpulang lah. Bila dia tak mau, dia nak bagi dekat klien susah lah. Bila nanti klien akan komen gila-gila lah. Habis dia lari semua. Tu nasib lah. Tu pilihan dia lah kan. Kan. Okey. Di sini pada hari inilah saya sebenarnya saya berpeluang lah untuk beri penerangan kepada tuan-tuan dan puan bahawa Microsoft Project ataupun preparation for scheduling untuk planning the certain project ni adalah cukup penting, cukup wajib dan cukup penting untuk industri ni. Bagi yang mana yang fresh graduate ataupun baru bekerja ataupun dah lama bekerja, kalau tuan-tuan nak upgrade diri tuan-tuan, nak upgrade level, kena belajar lah. Saya cakap betul-betul, kena tuntut ilmu Microsoft Project ni. Sebab Microsoft Project dah tak macam dulu, tak macam sebelum 2014. Sebab apa? Start 2014 tu kerajaan, especially JKR, dia dah start implement dah. Saya akan tunjuk juga dekat simulasi ni. Simulasi saya akan tunjuk checklist
yang JKR tetapkan. Ya? Memang cukup banyak. Okey. Di dalam industri kita ni, untuk pembinaan dan penyediaan scheduling, kan, iaitu untuk menentukan critical path method dengan menggunakan Microsoft Project lah. Di sini saya cerita pasal Microsoft Project lah kan. Yang PC tu yalah kan, tak termasuk dalam ni kan, tapi lebih kurang saja. Tapi yang saya dapat tahulah daripada survey saya, PC dia susah nak reschedule. Especially untuk penyediaan EOT. Saya tak tahulah kan tu kan, sebab saya tumpu Microsoft Project kan. PC ni saya tinggal lama lah. Sebab market kita tu banyak datang daripada JKR dan kementerian kan. Jadi dia familiar dengan Microsoft Project. Okey. Saya galakkan tuan-tuan dan puan wajib untuk belajar Microsoft Project. Terpulang lah kan. Macam saya ni, saya pun ada buat juga kelas, saya pun ada provide juga kelas lah untuk yang mana players dalam industri kita ni untuk dia handle ataupun dia tahu tentang tentang ilmu ni lah, tentang ilmu Microsoft Project. Selalunya saya akan buat tu kelas tu start hari Sabtu dengan Ahad lah. Lah ni dah masuk batch ke-7 lah. Batch ke-7. So lepas tu pula kelas saya buat tu open sepanjang hayat. Every batch saya akan share link. Link. Terpulang lah. Nak masuk ke tak masuk kan. Terpulang pada mereka. Dan kelas saya tu anytime boleh tanya. Anytime. Just jangan keluar daripada grupnya. Setiap kali peserta yang masuk dan buat pembayaran, yuran yang saya kena tu pun murah lah, 250 lah. Tu yang kadang-kadang tu ramai yang takut. Ramai yang cakap kata saya scammer. Dah saya kata tengoklah di dalam Facebook group kan, dengan Telegramnya group saya present dengan bukti-bukti dah, dengan video apa semua tu. Sebenarnya intention saya nak bantu. Saya nak bantu all the players, tak kira lah dari top director ke CEO ke sampai subcon, sampai yang tak ada CJ pun apa pun. Sebab apa, benda ni dah jadi macam satu komunikasi untuk reporting. Dari segi kick off tracking lah kan. Nak tahu apa persen apa semua, nak tahu macam-macam lah apa yang terkandung di dalam Microsoft Project ni, kan. Jadi so far tu yang join tu pun alhamdulillah lah, ada feedback lah daripada kan. Sebab saya mengajar tu from beginner to intermediate saja. Saya nak cerita ni untuk Microsoft Project trainings ni. Training ni nak tahu dia punya syllabus dah sampai tahap dipanggil saya klasifikasikan sebagai tahap professional project manager ni kan. Dia kena pergi 3 stage lah. 3 stage tu iaitu stage pertama beginner lah, kan. Di dalam beginner ni tuan-tuan perlu tahu benda basic dia. Lepas tu pula kena tahu resource yang terlibat. Lepas tu kena identify milestone, kena setting timeline. Lepas tu baseline, tracking dengan print. Nak tahu benda-benda tu. Lepas tu pula yang step kedua ni dia dah ke advance, iaitu untuk position planner lah. Advance ataupun position planner. Lepas tu dia kena tahu basic, iaitu beginner yang tadi tu, yang stage 1 tu. Lepas tu dia kena tahu macam mana nak buat sub projects. Semua saya cerita ni adalah di dalam tools Microsoft Project ni, no. Dan tu lepas tu Kanban, lepas tu Agile, kan. Lepas tu nak tahu macam mana report. Lepas tu pula nak tahu macam mana constraint dia, maksud saya ni nak detect constraint dia ni. Lepas tu pula relation between project. Lepas tu macam mana nak tahu cara print dengan header dan footage dia tu. Lepas tu nak tahu macam mana nak import from Excel. Lepas tu macam mana nak tahu untuk untuk setting calendar, kan, dan recurring task. Lepas tu macam mana kita nak selesai apabila berlakunya overall allocation, apabila berlakunya gangguan trafik di antara resource kita tu. Kalau kata big project, memang kena tackle lah benda-benda ni. Lepas tu pula step yang terakhir, step ketiga, iaitu to be a professional project manager.
To be professional project manager ni, dia pun kena tahu juga lebih lagi detail daripada Evan tentang penggunaan Microsoft Project, iaitu yang tadi lah beginner. Beginner tu dia kena conquer lah. Beginner tu yang saya bagi tahu tu step basic, resource, milestone, timeline, baseline, tracking dan print. Print pun termasuk juga. Kalau kata buat-buat tak nak print pun persembahan fail lah. Kan? Especially dapat pula klien-klien yang top-topnya kan. JKR ke kementerian. Jadi malulah kita represent daripada syarikat kita. Malu akan dapat komen kan. Jadi bos kita tu pun sedikit kecewa lah kan. Untuk tahap professional project manager ni, apa yang tuan perlu tahu iaitu tahu macam mana nak setting WBS, work breakdown structure, lepas tu tahu macam mana nak buat budget, cost, lepas tu cost from project manager sendiri, iaitu cost nak tahu dia antara dia dengan subcon. Yang tadi saya beritahu cost tu antara kita dengan klien. Kan. Okey, sekejap kita ada satu soalan ni daripada Cik Zubir. Tuan, kalau ni alamak sekejap Sekejap. Wani nak tengok mesej tadi tu dekat mana? Wani check Okey, ada soalan lah. Okey, kita pergi ke soalan satu Okey. Ni soalan daripada Cik Zubir lah. Cik Zubir ni kata terima kasih lah dia akan sertai kelas penyediaan saya tu pada hari Sabtu dan Ahad ni lah, minggu ni untuk masuk batch ke-7. Terima kasih Cik Zubaidi Tak silap saya lah Cik Zubaidi lah kan. Okey. Kita tanya Assalamualaikum semua. Tuan, kalau network diagram, bagaimana nak pastikan ianya tidak miserable? Sebab bila buat network diagram, ianya miserable bercara rupa. Okey. Konsep ni pun ada tuan. Ada. Yang ni saya nak cerita ni dia nak pergi ke professional project manager, iaitu item nombor 8 lah daripada list saya ni. Okey, tak apa, nanti saya jawab lah. Okey selepas tadi tu yang kata cost dari project manager tu, lepas tu pula kena tahu setting reports. Tahu setting report, lepas tu kena tahu identify question untuk critical parts. Lepas tu kena tahu network diagram. Network diagram ni yang Tuan Zubaidi tanya ni. Kan, semua ni dia dah ke professional project manager lah. Bukannya stage beginner dengan advance ataupun planner tadi. Lepas tu pula cost control. Lepas tu Kanban, lepas tu Agile ni kira nak tahu planning kita ni dengan tangkas lah. Kan, lepas tu recurring cost yang berulang dan nak tahu margin. Nak kena pasti di manakah task bar ataupun task name yang ada margin. Kan, dan print setting. Okey. Tak silap saya ada minta host lah kan. Host Mega Jati ni untuk share secara percuma. Share secara percuma saya punya slide menu. Sebenarnya slide menu saya tu lebih kurang dalam berapa? Tak silap saya dalam 20 lebih kot. Dan slide menu ni akan up to date, bertambah hasil kajian saya lah. Di mana saya lah ni pun masih menuntut lagi dengan seorang pakar planning menggunakan Microsoft Project ni daripada Switzerland, iaitu dia bernama Kristen Alt. Dia ni kira saya kadang-kadang bila dia on, saya akan masuklah dengan dia, kira personal lah, one by one dengan dia. Tapi selalunya tengah malam lah, sebab Switzerland sana kan, kita macam sini siang, sana malam lah kan. Saya akan OL dengan dia kadang-kadang dalam pukul 12 ke atas lah. Dan dia akan curi ilmu lah. Tapi ada juga part-part tu yang dia tak tahu, tapi dia tak tahu, saya diam lah. Saya diam. Ada yang part-part tu. Jadi saya nak ilmu dia tu, ilmu yang dari segi planning advance, planning professional project manager tu. Kan, ada. Kalau katalah dah pihak host dah share dengan tuan-tuan dan puan, terutama Cik Zubaidi ni, boleh tengok. Boleh tengok dia punya macam mana kita nak setting network diagram ni apa semua. Boleh nanti sekejap saya share simulation lah. Okey, dia memenangkan saya ada 2 jam saja. Kalau ikut ni saya nak cerita ni tak habis tuan-tuan, tak habis. That's why saya buka tau. Saya buka kelas private saya ni. Kan, kelas private saya ni, kalau tuan-tuan follow saya di dalam Facebook kan, dalam Facebook memang banyak grup lah. Memang banyak grup. Sebenarnya bukannya saya nak ambil kesempatan dan menguntungkan saya, tak. Sebenarnya tak,
2.5 kan. 2.5 tu kira saya cover beginner dengan intermediate saja. Bagi saya dua stage ni orang kata apa, saya rasa peserta-peserta tu boleh bawa lah kan, tak stres lah kan. Kalau saya nak masuk peak advance dengan profesional ni, saya takut pening balik lah kan. Sebab penguasaan dari segi penyediaan ni stage 2 ni lah saya rasa yang mampu milik orang kata kan. Okey, ni banyak soalan ni daripada Ready. Bagus. Okey, tak apa. Kita go through to slide dulu To slide. Okey. Slide ni kira banyak kepada kegunaan dia lah. Kegunaan tools ni. Okey. Cuba tuan-tuan tengok daripada nombor 1 nombor 12 lah kan. Yang ni saya rangkulkan daripada base pada pengalaman saya. Dan saya ambil lah daripada ilmu-ilmu certain buku, kajian, tesis semua ni. Tapi saya buat summary ni berdasarkan kepada keperluan dan pengalaman saya. Nombor 1, dia dapat kemaskinikan schedule. Okey, yang ni basic lah kan, mana-mana pun sama lah. Lepas tu nombor 2, laporan status kemajuan fizikal dan kewangan. Okey, penyediaan scheduling untuk kena pasti CPM ketika past method menggunakan Microsoft Project. Dia bukan hanya penyediaan untuk post contract. Maksud saya tu post contract tu bila kita dah dapat orang kata apa, LA, letter of acceptance ataupun letter of awarded. Bukan hanya setakat penggunaan post contract. Masa pre lagi dah boleh guna masa pre contract tu. Contoh katakanlah tuan-tuan ni adalah dari site consultant. Dah boleh buat penyediaan lah untuk dapatkan PDA. Kan. PDA tu dipanggil prelim detail abstract, untuk dapatkan dia punya shilling certain projek tu supaya klien dapat tahu dia punya shilling dia dekat level mana. Kan, dekat level supaya dia jangan burst lah. Sebab apa, dia nak recur bajet ni, kalau klien tu JKR, dia nak recur bajet untuk projek ni dekat MOF, Ministry of Finance. Okey, masa saya tahu pre tu, masa dia tu semasa kontraktor ataupun developer buat pre-scheduling, tak kisahlah pihak konsultan, developer ataupun kontraktor, kat situ dia dah boleh start identify lah. Berdasarkan kepada maklumat-maklumat daripada tender ataupun maklumat-maklumat daripada PDA tersebut tu. Kan? Sorry. Tersebut tu, maksud saya tu tender exercise lah kan. Kalau katalah dari side konsultan, selalunya tender exercise ni konsultan akan prepare lah. Kalau developer QS in-house tu akan sedia lah. Kalau kata Mincon, dia akan sedia melalui tender yang dia beli tersebut. Tak apa, walaupun dia tak dapat lagi. Kan, dia tak dapat lagi, dia boleh guna dah. Dia dah boleh kan, dia dah boleh buat dah baseline physical versus financial. Dia boleh seiring lah. Lepas tu nombor 3 iaitu arahan perubahan kerja, VO. VO ni pun boleh identify kan. Dia depend lah. Kalau kata ada part-part yang dia boleh include sekali, dia boleh selip tu dekat mana, bahagian mana dia nak identify kan. Ni semua ni banyak penggunaan dia tau. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup banyak penggunaan dia. Tak rugi saya cakap, tuan-tuan tak rugi tau kalau pintu dah dapat tahu penggunaan Microsoft Project ni. Dia dah jadi tool penting. Tak seperti macam SketchUp, tak sepertinya macam AutoCAD. Selalunya macam SketchUp, AutoCAD ni dia lebih diutamakan kepada draftsman ataupun design engineer, kan, untuk company consultant lah kan. Kontraktor ni dia ada guna jugalah, tapi dia guna ni dia hanya nak membantu. Dia hanya nak membantu consultant lah kan. Contoh macam project design build. Kontraktor yang mana yang tahu buat AutoCAD, dia macam nak percepatkan. Kalau dia nak tunggu daripada design engineer mungkin lambat lah kan. Sebab di tapak ni, once
LOA dah dapat, dia kena run lah. Dia kena jalan lah. Sebab apa? Setiap saat, setiap minit tu semuanya dia carry weightage. Tahu tak dia carry weightage? Okey, nombor 4 ni penyelesaian pertelingkahan projek di antara Bankon dengan klien konsultan lah kan. Nombor 5 menilai tahap kemajuan kerja dan kemajuan kewangan. Menilai tahap kerja dan kemajuan kewangan. Ni seiring. Seiring. Lepas tu pula nombor 6 dapat fokus lah. Dapat fokus bagi aktiviti laluan genting, CPN, critical path dan kena pasti persen weightage cost yang tinggi. Lepas tu yang seterusnya panduan sebagai perbelanjaan sumber setiap bulan, minggu. Nak tahu dia punya loss and expenses perbelanjaan kan. Boleh buat kan. Dia boleh reflect daripada Microsoft Project tersebut dan masuk data tersebut, import data masuk ke summary eksekutif. Kan summary eksekutif tu kan. Nanti saya akan share juga lah. Masa kita pun terhad hanya 2 jam saja. Okey. Lepas tu next panduan sebagai task kerja yang perlu didahului dan dikemudiankan. Concurrent lah, nak tengok yang mana yang didahulukan, mana yang kemudiankan, iaitu dengan setting predecessor dengan successor. Okey, sebagai panduan dan permohonan EOT. Okey, lah ni banyak. Okey tuan-tuan, banyak student-student dan peserta-peserta saya tu tak kira usia umur lah. Ada yang fresh, ada yang tua dah 55 pun ada. Masuk kelas saya ni banyak menanyakan saya bagaimana nak buat EOT. Kan. Dalam kelas saya pun saya ajak EOT ni dengan kaedah kita menggunakan tools set baseline dan split task. Kat situ kita dah boleh show lah, kita boleh show kepada klien, dah tunjuk dekat mana idling time tersebut. Okey, nombor 11 ni sebagai panduan untuk permohonan loss expenses. Yang ni yang item 7 tadi dah. Kan. Adalah dia punya summary dia semua nah. Lepas tu pula rujukan physical versus kewangan yang sangat berguna kepada pihak QS tak. Okey. Macam saya ni, saya buat 2 in 1 tahu tak? 2 in 1. Sekali semua, sekali harum. 2 in 1, iaitu fizikal pun dah duduk dalam baseline sama, financial pun duduk dalam baseline sama, dan persen weightage pun boleh come out. Kita boleh tengok persen weightage mana yang menyumbang dari segi kos tu, kan. Dan jadi kita dapat identify dan kita boleh tumpu pada task tersebut. Kalau task tersebut tak ada lead time. Contoh lah, maksud saya lead time ni contoh macam kita nak buat masa tu stage tu nak buat concrete footing. Concrete footing ni kena ada lead time. Dia tak boleh concurrent, mana boleh pergi naik ground beam, tak boleh. Dia kena tunggu bagi cure dulu, pergi naik stump, lepas tu ground beam. Ada setengah-setengah projek tu saya tengok dia buat sekali. Kan footing sekali dengan stump. Kan dia ada tambahan forward lah kan. Tapi benda-benda ni dia kena lead time. Okey. Benda-benda yang tak ada lead time ni, contoh macam buat substation. Dia berasing substation. Jadi benda-benda ni kena shoot dah kan. Apabila kita buat dalam jadual, kita buat dalam scheduling kan. Jadi macam substation ni dia lead time dia adalah komitmen kita, tak kira lah konsultan Bankon ke ataupun developer, komitmen kita dengan TNB selalunya komitmen cukup panjang, kadang-kadang 6 bulan 7 bulan. Jadi Microsoft Project ni dia membantu kita lah identify. Okey, kalau memerlukan lead time yang lama, jadi kita planning substation tu lebih awal lah, start lebih awal untuk elakkan delay yang berpanjangan lah. Faham lah? Okey. Next. Dari segi penyediaan baseline fizikal dan financial kan. Dari segi penyediaan ni, apakah informasi yang perlu kita ambil berat dan perlu kita dapat untuk menghasilkan schedule ni. Schedule. Kan kalau kata tak ada benda-benda ni, bagi saya lah tak ada benda-benda ni, kita nak buat ni pun jenuh buat magic tu. Jenuh duduk tembak lah kan, tak ada. Jadi benda-benda ni perlu bagi saya lah, wajib lah kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada poin-poin tambahan, lepas ni boleh beritahu saya. Nanti saya boleh
add on lah kan. So ini berdasarkan kepada pengalaman saya lah kan, as a consultant, as a main con lah kan, dan juga as a orang kata apa, trainer kan. Okey, tengok nombor 1, laporan penyiasan tapak, site visit during tender briefing. Okey, dulu saya ingat dulu tahun berapa, tahun 2014 ke bawah kot. Tuan lesen tak main tak apa. Dia hantar kan, dia hantar wakil-wakil dia kan. Tapi lah ni wajib. Dia nak bagi benda ni alert. Tuan pelesen tu kena datang sini tengok dan collect data. Terpulang dia nak main berapa orang, 10 orang, 20 orang apa kan. Terpulang lah. At least tuan lesen tu kena ada juga. Kalau kata projek tu sekian berhad, tuan lesen tu penama dia mungkin ada 3 orang, salah seorang kena main. Untuk apa? Penting tau tuan-tuan dan puan. Tak mau berlakunya miscommunicate, misinfo apa semua. Kan? Lepas tu setelah dia main site visit apa semua tu, pihak klien akan buka lah untuk jual beli dokumen kontrak. Kan? Dokumen kontrak tu kita beli. Okey, untuk data-data penghasilan baseline tersebut, wajib kita kena dapatkan data tersebut daripada dokumen kontrak, iaitu dengan melihat description, huraian itu. Kat situ lah kita dah boleh susun dia punya tasnim sekian tu lah. Dan harga. Okey, harga pun boleh juga ambil walaupun belum rationalize. Boleh ambil asalkan dia punya contract amount tu, contract price tu tak berubah. Situ fix. Walaupun kita belum buat rationalize. Rationalize ni kita nak buat macam penyelarasan harga lah kan, bagi nampak logik sebelum di hard bind cover lah. Okey, nombor 3, ilmu hasil daripada pengalaman staff yang akan menyediakan schedule tersebut. Okey. Penyediaan ni berdasarkan kepada pengalaman yang experience lah. Kan? Katalah projek yang nak masuk tender tu ada projek yang berisiko tinggi, iaitu bureau underground kan. Banyak struktur duduk dalam tanah. Contoh dah macam buat water treatment plant kata kan. Semua logi-logi, tangki-tangki, tank-tank apa semua, sistem semua bureau underground. Lebih kurang 6 meter, 8 meter, 10 meter pun ada. Jadi benda-benda ni perlu wajib dia datang ditapak, identify dulu. Walaupun 1 hari lah, tak apa. Dia tengok, collect data apa semua. Ini pengalaman saya lah. Apabila seorang planner ataupun tak kisahlah planner tu background dia project manager ke, junior site engineer ke, site supervisor ke kan, site agent ke apa semua kan. Apabila dia dilantik dalam syarikat bertanggungjawab untuk pembinaan schedule ni, dia kena dapat lah informasi-informasi ni kan. Contoh pengalaman saya lah kan, apabila planner tersebut dia tak turun, dia hanya dia jauh pun dia tu di mana Negeri Sembilan kot, Negeri Sembilan kan. Jadi dia hanya main calling halu-halu saja. Rupa-rupanya masa nak pembinaan sedimentation pond untuk takungan air hujan lah kan. Takungan air hujan nak elak daripada banjir lah. Ini adalah keperluan daripada MASMA lah kan. Requirement daripada MASMA minta buat ataupun majlis minta buat sedimentation pond. Jadi dia overlook. Dia tak nampak bahawa tempat nak buat sedimentation pond tu actual di tapak tu adalah kawasan pepaya. Tapi tak pernah nampak sebab hutan-hutan. Apabila program tu dia berjalan, katakanlah sedimentation pond tu dia letak peringkat-peringkat awalan lah di dalam schedule tu. Jadi dia arahkan dekat resource name dia tu, resource sheet dia tu di dalam program Microsoft Project tu. 2 biji excavator pergi turun, duduk hari kedua mendak terus. Dia nampak mendak sampai separuh daripada excavator tenggelam. 2 biji tenggelam. Jadi kat situ dah berlaku orang tu kritik, dah berlaku delay lah. Walaupun di dalam schooling tersebut tak menunjuk pun warna merah dekat baseline, tak tunjuk apa critical. Tu penting tuan-tuan dan puan. Penting. Kan? Dia maksud saya tu critical tu dia wujud berdasarkan kepada susunan daripada Microsoft project tersebut. Yang mana yang Bill Gates itu Microsoft sendiri kan yang susun sistem-sistem tu. Dia tolong bagi tahu lah, dia bagi tahu macam kita naik kereta lah. Kita naik kereta tu tiba-tiba
kita punya meter minyak tu dah nak start habis. Dia akan keluar merah lah, tin tu. Bukannya kita kena tahu cara manual, pergi jenguk tengok apa semua. Oi, bukan dia. Lepas tu penyukat pula tahu. Jenuh. Kan. Ni maksud saya tu sistem tu dah built-in generate lah. Dah built-in generate. Okey, nombor 4 tu kenal pasti milestone. Selalunya milestone ni dia akan stated di dalam LOA lah. LOA kan. Di dalam LOA apa ni tarikh mula bila, tarikh siap bila. Setengah-setengah tu klien tu dia letak duration. Berapa ratus dia letak. Tapi lately ni saya tengok dia tak letak dah. Sebab apa? Nanti dia akan mengganggu kalender untuk setting kalender lah kan. Dia mengganggu. Tapi certain yang klien dia letak. Jadi kita kena ikut. Bila kita nak ikut tu, dia akan ada perbalahan sikit lah kan di dalam sistem tersebut. Kalau kata kontraktor tersebut ataupun klien tersebut dia nak cuti 1 minggu 2 hari. Kan? Tapi selalunya kontraktor ni 1 minggu 1 hari saja. Kan? Okey. Cuti ni pun